أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam ni ialah dikatakan malam yang pertama bagi Facebook Live kita pada malam ni. Maka kitab yang kita baca pada malam ini ialah kitab Makhzan Jawahir fi Salatil Musafir. Maka insyaAllah segala pendengar-pendengar dan segala pelajar-pelajar semua, sebelum daripada kita nak kita hendak mulaikan kitab kita ni, maka mestilah kita bacakan Fatihah 3 kali. Hadiah kepada musannif, kepada si pengarang. Itulah yang saya belajar mari di lama-lama mari dah lama-lama mari. Jadi sebelum kita nak mulai kitab baru, mestilah kita bacakan Al-Fatihah tu 3 kali. Maka kita hadiahkan kepada musannif dan muslim-muslimat semua, supaya kita dapatkan barakat dengan belajarkan kitab ini. InsyaAllah boleh kita bersama-sama. Malam ni dalam jam sini tu terlewat sikit dalam 5 minit. Kerana masa maghrib di sini tu jadi lewat sikit. Jadi insyaAllah esok hari, malam besok kita tunaikan masa lebih kurang pukul 8 Malaysia, pukul 7 di sini insyaAllah. Kalau lebih pun sikit lah, 5 minit itulah kalau lebih pun. Kerana masa maghrib sini tu kerana cepat itu lewat sangat. Di sana di masa maghrib tu mungkin masa awal sikit pada sini. Lalu kita mulakan kitab pada malam ni supaya kita ambil barakat, kita dapat barakat semuanya. Jadi kita bacakan Al-Fatihah 3 kali. Mengikutkan saya kata Al-Fatihah, insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وذلك الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi'ibadatihi wa rakhkhasa lana bi'iradatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala atba'ihi wa asya'ihi. Kita tengok depan, maka kita lihat muka di hadapan. Muka pertama kita beritahukan apakah nama kitab ini dan siapakah yang pengarangnya. Maka kita boleh tahu siapa dia yang pengarang. Maka kita tu akan boleh dapat barakat dalam belajar kita. Maka kata dia nya Makhzanul Jawahiri fi Salatil Musafiri. Makhzanul Jawahiri, tempat simpan bagi segala permata-permata. Fi Salatil Musafiri, pada semaya pada sembahyang orang yang musafir. Kalau kita i'rab nahwu kan makhzanu ni jadi khabar. Jadi khabar bagi mubtada yang dihazahkan dia. Tu. Ini khabar. Hadza bermula ini. Hadzal kitab, ini kitab ni. Ialah Makhzanul Jawahiri, ialah kitab Makhzanul Jawahir. Asal manamu bagi kitab ini tak berhajat kepada makna. Karena masuk dalam kaedah kitanya al-a'lam la yahtaju ila al-ma'na, atau la al-a'lam la tahtaju ila al-ma'na. Bermula segala nama-nama itu tak perlulah ia kepada makna, kepada arti. Itu asal hataran dianya. Tetapi kita memasukkan makna dia sedikit di sini, ialah kita masukkan dengan kata tempat simpan, makhzan, khazanah. Isim makan daripada khazanah. Khazanah mana simpan, gedang. Museum, tempat simpan, museum. Al-Jawahiri, segala permata-permata. Fi Salatil Musafiri, pada semaya pada sembahyang orang yang musafir. Lidah balik sikit pasal biasanya lurah yang itu lurah di sini. Maka apabila lurah Malaysia ni memang mula-mula ini jadi itu sikitlah belik sikit. Tak ada siahat. Tak ada fasahah sikit. Insya-Allah lagi akan datang insya-Allah. Bagi kalau biasa dulu. Apakah kitab ini yang kata ni ialah Makhzanul Jawahiri fi Salatul Musafir, sebuah risalah. Tetapi kita panggilnya kitab. Maka akan tetapinya risalah dan kitab tak sama. Karena risalah ni kecil daripada kitab lagi. Sebut kata risalah, makna risalah ni mastamalat ala masaila qalilatin, itu makna risalah. Risalah tu asal makna risalah pada hataran dia nya, asalullah risalah ialah makna dia surat kiriman. Surat kiriman tu ialah makna bagi risalah. Akan tapi itu pada lugah, adapun pada istilah
pada hak yang dikehendaki di sini, yang risalah sini kena di atas mastamalat ala masaila qalilatin. Ialah perkara bagi yang melekapilah ia ala masaila qalilatin, di atas beberapa masalah yang sedikit. Walaupun masalah sedikit, akan tapi susah nak faham ni. Susah nak faham. Sikit masalah tak bagi musannif, akan tapi bagi kita memang banyak, bukan sikit. Lalu tu risalah, sebuah risalah pada bicarakan sembahyang orang musafir. Pada bicarakan orang musafir. Apabila orang musafir, lagu mana, macam mana sembahyang dia, bagaimanakah sembahyang dia, sembahyang mereka macam mana. Maka ini perlu kepada kita tahu sebelum pada kita mengetahuikan cara dan kaifiat musafir. Sebelum kita mengetahui kaifiat cara supaya musafir, maka jangan kita sembahyang lagi sebelum daripada kita dapat tahu. Kata dia pula, menghimpunkan dia kan sebuah risalah ini oleh yang dhaif, oleh hamba yang dhaif, lagi fakir, hamba yang lemah segala-gala daripada ilmu. Itu maksudnya nak, akan tapi itu dikatakan tawadhu' musannif saja. Tersebut ya hamba yang dhaif, tapi dia memangnya kalau tak ada ilmu tak boleh nak karang, tak boleh nak mengarangkan kitab ni. Mesti dia kena dapat ilmu yang banyak, boleh mengarangkan sebuah kitab. Lagi pula barakat pula ni. Kerana kitab ni dah lama masa ni. Orang yang mengarang kitab ni masih ada. Masih ada. Ada lagi ni. Tuai ada jenuh. Tu sahibul kutub, sahibul kitab tuai ya ni, punya kitab ni dak jenuh. Insya-Allah boleh kita khatam kitab ni, kita jumpa dengan dia di musafahah dengan dia boleh. Tu oleh hamba dhaif, oleh hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Ini tawadhu' musannif. Ini tawadhu' dan merendah diri oleh musannif. Lagi fakir. Lagi fakir, lagi yang bersangat berhajat. Itu fakir. Lagi yang bersangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Dia nak sininya gapo sebut fakir ni sesak, miskin, susah. Fakir apa? Fakir masalah ilmu. Akan tetapi ini tawadhu' ya. Ini tawadhu' musannif. Bukan sungguh. Karena orang yang tidak ada ilmu yang mengarangkan sebuah kitab atau sebuah risalah di sini. Siapa dia? Ini badal pada kata yang dhaif lagi fakir. Hak jenuh. Hak jenuh. Mana termaklum, dimaklumkan dia lagi babah hak jenuh. Babah hak jenuh. Nama penuh dianya Abdul Wahhab bin Abdullah bin Awan bin Husain. Pengasuh budak-budak di Al-Ma'had Al-Islami. Pengasuh budak-budak di Al-Ma'had Al-Islami, Pondok Selajawi Kota. Duk Cenok. Kota Cenok. Cenok ni duk dalam kawasan Segoro. Duk dalam kawasan tu Cenok. InsyaAllah lah boleh kita khatam, bila khatam ke kitab ni, boleh kita bersama-sama pergi ziarah dia, bersalam jabat tangan dengan dia. Habis ni boleh kita baca lagi insyaAllah. Maka yang di sana, apabila habis khatam ni insyaAllah hamba bakal pergi jumpa dia, boleh kita ambil gambar. Atau akan masuk peminat-peminat dan pelajar-pelajar di sana. Kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah,
Ar-Rahim, yang maha membuat baik. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha mengasihani, yakni yang maha buat baik kepada hamba yang mukmin di dalam negeri akhirat. Maka di lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita bahas sikit kerana ambil barakat. Maka banyak pada perkataan ulama-ulama dan perkataan Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala, sekiranya diizinkan aku mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim saja, sekiranya diizinkan aku mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim saja, ketah mentafsirkan Bismillah ni banyak puluh ekor unta pun tak habis lagi. Sekiranya kalau kita buat fardu takdir 40 ekor unta, tak habis tafsir bagi Bismillahirrahmanirrahim. Itu keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita tengok Bismillahirrahmanirrahim, cuba kita lihat pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni turun kali yang keempat. Kali pertama yang menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kalimah Bismi Rabbi, bukan Bismillah. Mana dalil? Mana dalil menunjuk katanya Allah Ta'ala turunkan mula-mula Nabi kita bacakan Bismi Rabbi dahulu daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena mula-mula menurunkan wahyu kepada Nabi kita di dalam gua Hira yang maklum bagi umat Islam semuanya, bahwasanya Jibril turun Nabi kita ayat mula-mula, ya ayat awal-awal, ayat pertama yang menurun Nabi kita ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ya itu dulu. Kemudian apabila selesai, apabila kemudian daripada menurunkan ayat ni kepada Nabi kita, maka selalu Nabi kita selepas pada tu, setiap kali Nabi kita nak buat apa saja, Nabi mulakan dengan Bismi Rabbi, Bismi Rabbi, Bismi Rabbi. Bismi Rabbi, Bismi Rabbi. Dengan nama Tuhan aku. Dengan nama Tuhan yang merintahkan aku. Kemudian selepas pada turun ayat tu, turun pula kali yang kedua ayat Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maka ketika turun ayat ni pula Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, Nabi kita tukarkan, daripada Bismi Rabbi jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah. Belum ada Ar-Rahman, belum ada Ar-Rahim. Baru dapat Bismillah, Ar-Rahman tak ada, Ar-Rahim pun tak ada. Kemudian selepas pada tu turun pula Qul Allah awidur Rahman. Qul katalah olehmu ya Muhammad, udah Allah, menyerulah oleh kamu akan Allah, awidur Rahman, atau menyerulah kamu akan Tuhan yang Maha Rahman. Kemudian selepas ayat itulah Nabi kita pula mengatakan Bismillahirrahman, Bismillahirrahman, Bismillahirrahman. Belum dapat lagi sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kali yang keempat, disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tu dengan sebab ini adalah ayat dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Selepas pada turun Bismillahirrahmanirrahim,
Kemudian pada inilah Nabi kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim sehingga Nabi SAW mengeluarkan satu hadis. Satu hadis mengenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u aw abtaru. Kullu amrin, tiap-tiap pekerjaan, semua pekerjaan, la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi pekerjaan situ kerja apa? Pekerjaan hak yang diamat-amati akan disyara, hak yang diberati akan disyara. Maka pekerjaan diamati, diberati disyara ialah pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunat, dan pekerjaan yang harus. Adapun makruh zati dan yang haram, ini tak masuk dalam hak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin tadi. Tak masuk dalam tu. Lalu tu masuk situ ialah tiap-tiap pekerjaan yang wajib, pekerjaan sunat, pekerjaan yang harus. Tu mana kullu amrin zibalin, yang mempunyai cita-cita oleh syarak. La yubda'u fihi, yang tidak dimulakan padanya fil amri, pada pekerjaan tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Fa huwa, maka iaitu al-amru, pekerjaan itu aqta'u. Apa aqta'u? Ai qalilul barakati, mana kurang barakat. Maka di sini Nabi SAW mengamati, bersungguh-sungguh di atas umat tiap-tiap perkara yang hendak dimulaikan, tiap-tiap perkara yang hendak dimulaikan, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka salah satu daripadanya ni kitab yang kita lihat pada malam ini. Kitab ini musannif alaihi salam, musannif rahimahullah taala. Ya, musannif rahimahullah taala dia bawa mari. Musannif ni tak ada rahimah, tak mati lagi. Musannif hafizahullah. Ya, hafizahullah wa nafa'na bih. Dia tak ada mati lagi. Rahimahullah nak mati alaihi salam kena hak Nabi. Kita dah ngaji dah kan. Ngaji dah radhiyallahu anhu rahimahullah hafizahullah. Kita dah ngaji dah azkar. Tu je bagi tahu. Tu ini kita bahas bismillah supaya ambil barakat dengan kitab kita ni. Tu. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, mana yang sangat barah, yang sangat memberi kepada hamba, sama ada hamba yang mukmin atau hamba yang kafir, sama ada manusia atau binatang, semua Allah Ta'ala Maha Pemurah. Lagi pula Ar-Rahim, yang Maha buat baiklah ia Allah pada segala hamba yang mukmin. Maka Ar-Rahim asal dia pada rahumah. Rahumah makna kasih sayang. Maka apabila lah kita menterjemahkan Rahim dengan makna kasih, maka beri waham, beri seka, kata Allah Ta'ala ni ada hati. Padahal Allah Ta'ala hati tidak ada. Karena kasih-kasih ni sifat hati. Lalu tu kita masukkan, kita terjemahkan Rahim, ihsan, makna buat baik. Bukan makna mengasihani. Karena mengasihani beri waham, kata Allah Ta'ala tu ada hati. Maka hati ini tidak ada pada Allah Ta'ala, walaupun atas dalam waham, atas dalam sengkau sekalipun. Lalu tu Ar-Rahim kita masukkan makna dia ni ialah dengan makna buat baik, yang membuat baik kepada hamba yang mukmin pada negeri akhirat. Kenapa kau dikaitkan, diikatkan dengan negeri akhirat? Karena dunia tidak nyata buat baik Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Ada pada akhirat itu nyata. Karena yang bagi kepada orang mukmin sekarang yang duduk di atas dunia ni satu saja. Nak bagi, hendak bahagikan di akhirat nanti ialah 72 lagi nak bagi di akhirat nanti. Dunia ni baru satu saja. Itulah tu. Lalu itulah Allah Ta'ala tak menzahirkan buat baik kepada orang mukmin.
Yang muzahir benar sungguh hati ialah di akhirat nanti. Oh, setara dengan bidadari tu, oh, masya-Allah. Hak tu so pun mata bidadari, tak kira makan lagi, tak kira minum lagi. Kira bidadari. Kalau perempuan ke pak dari. Tu bidan. Hak tu pun habis-habis rasa dah. Di akhirat nanti. Sampai Nabi kata di akhirat, fil jannati ma la 'ainun ra'at wala uzunu sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Dalam syurga ni, dalam syurga ma la 'ainun ra'at, bagai perkara yang tiada pernah mata tu lihat, wala uzunu sami'at, dan tiada telinga pernah mendengar, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tiada pernah hati terlintas. Itu perkara yang ada dalam syurga. Akan tetapi sanggup sabar di dunia, insya-Allah dapat syurga. Habis itu sikit kita bahas bismillah. Tapi kalau turut nak bahas bismillah ni memang panjang. Terus malam 2 malam 3 malam pada bahas bismillah. Cukup bismillah, tak kena baca kita. Tapi kita bahas di sini ialah supaya ambil barakat. Alhamdulillahillazi waffaqana biibadatihi wa rakhkhasa lana biiradatihi. Baca dengan mati akhir. Karena kita baca dalam syajuk. Syajuk ni mana ittifaqu ta'ifatain, berfakat dua tepi. Dua tepi yang kalah nasab. Kalam dia ada dua, kalah syi'i, kalah nasab. Kalah syi'i satu, kalah nasab satu. Kalah nasab ni kalah cakapan biasa. Kalam cakapan biasa ni kalam nasab. Kalah syi'i lain. Tapi kalau nasab kita berlakukan atas syajak, as-syaja'un. Syajak. Lalu tu kita mati akhir. Alhamdulillahillazi waffaqana biibadatihi wa rakhkhasa lana biiradatihi. Segala puji bagi Allah. Bagaimana katakan segala puji bagi Allah? Padahalnya alhamdu tu dikatakan lafaz mufrad. Lafaz yang menunjukkan di atas satu. Lafaz yang menunjukkan di atas satu, akan tetapi dimaknakan segala puji. Maka ini ada bahasan dalam ilmu nahwu. Karena dia pakaikan alif lam yang ada pada alhamdu, alif lam lil jinsi. Alif lam jenis. Maka alif lam jenis ni apabila yang masuk di atas lafaz menunjukkan satu, memberikan makna jamak, memberikan makna banyak. Inna al-jinsiyata idza dakhalat 'ala al-mufradi abtalat ma'na al-ifradiyah. Tu kaedah alif jenis. Idza dakhalat 'ala al-mufradi, inna al-jinsiyata, sesungguhnya alif lam yang bangsa jenis, idza dakhalat 'alal mufradi, apabila masuk di atas lafaz mufrad, abtalat ma'nal ifradiyati, membatal lah ia akan makna keadaan mufrad. Keadaan rujuk atas satu tu batal. Lalu alhamdulillah asal di mana puji satu ya. Apabila alif lam masuk, dipakaikan segala puji. Semua puji. Puji mana? Di sini syekh sin guru pun dia bagi tafsir juga supaya ngambil barakat. Segala puji mana? Ialah puji yang 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. 3, 4 semua puji. Puji qadim bagi qadim, puji Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala sendiri. Macam dalam ayat la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Itu Allah Ta'ala pujikan sendiri, pujikan dia sendiri.
Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji Allah Ta'ala akan perkara yang baharu. Seperti Allah Ta'ala memujikan akan Nabi Daud. Dan satu ayat lagi memujikan Nabi Ayyub alaihi wassalam. Apa? Iaitu ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya hamba awwab yang sangat bertaubat, yang banyak bertaubat. Maka dalam Al-Quran ni ada dua tempat. Satu tempat Allah Ta'ala pujikan Nabi Daud, satu tempat dipujikan Nabi Ayyub alaihi wassalam. Itu Allah Ta'ala pujikan benda baru, pujikan bagi hamba dia. Yang ketiga, puji benda baru akan Allah Ta'ala. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi qadim. Perkara yang baru puji ke qadim. Baru hamba puji ke Allah Ta'ala. Hamba puji ke Allah Ta'ala. Mana hamba pujikan Allah seperti kita bangun pada tidur. Selesai bangkit pada tidur, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu ketika kita sudah bangkit, pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji pula lepas pada makan, kemudian pada makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Itu kita pujikan kepada Allah Ta'ala. Itu makna hamdu hadisin liqadimin. Puji benda baru akan qadim, akan Allah Ta'ala. Ketiga, yang kami pujikan benda baru bagi benda baru. Puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Puji benda baru bagi benda baru. Seperti Muhammad puji kepada Abdullah, Yusuf berpuji kepada Abdul Qadir. Sebab baik. Maka semua puji yang empat tadi, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis, semua puji yang empat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Zahir puji pada makhluk, zahirnya si sianu memujikan si sianu, tapi hakikatnya dia pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dia puji pada Allah. Zahir puji pada makhluk. Zahir puji kepada makhluk, tapi hakikat puji pada Allah. Itulah bagi segala puji semua tadi, hal itu yang sudah tafsirkan, semua empat puji itu lillah, mukhtassun lillah, tertentulah ia bagi Allah. Tertentulah ia bagi Allah. Allah apa Allah? Al-Zatu al-wajibul wujud, al-mustahiqqu lil ibad. Al-Zatu al-wajibul wujud, ada al-mustahiqqu lil ibadati, yang mustahak bagi ibadat. Itu Allah. Dengan sebab itu musannif menyatakan dalam khutbah dia, Allah mana? Ini sifat pada kata lafaz Allah, allazi waffaqana bi'ibadatihi, ia memberi taufiklah ia Allah akan kami. Ia memberi taufiklah ia Allah akan kami, memberi taufik bi'ibadatihi, dengan ibadatnya Allah Ta'ala, dengan ibadat akan dia, akan Allah Ta'ala. Tu ibadat akan Allah Ta'ala. Maka apakah makna taufik? Makna taufiknya ialah menjadi kuasa taat
pada hamba, menjadi kuasa taat pada hamba, itu mana taufik. Menjadi kekuasaan, menjadi mampu, menjadi kudrat, kuasa taat pada hamba. Maka yang melawankan bagi taufik itu ialah al-khizlan, mahlak, membiarkan, biarkan dengan bahasa tidak buat ibadat, tak ada rasa hati, tak ada rasa nak belajar, tak ada rasa dalam hati, tak ada rasa nak belajar, tak ada rasa tu rasa ni, tu. Boy. Nak dengar tak? Namun live show tu tak dengar, harap Allah. Ada dengar tak? Ada dengar. Kita pun tak tahu juga ni, ada dengar tak? Ada. Peminat pendengar semua minta komen ni. Kalau rasa tak rasaan tak sempurna apa gitu gini, bagi tahu. Karena di sini ini memang yang kekurangan semua. Kekurangan semua. Jadi yang boleh kita baiki kan kita baiki. Apa yang perlu insya-Allah bawah nanti saya baca, saya jawab insya-Allah. Jadi beri taufik ni, taufik ingat taufik. Kalau bahasa Arab wa huwa khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi itu makna taufik. Menjadi kuasa taat pada hamba. Hamba rasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik. Maka yang melawan dengan taufik yang al-khizlan, membiarkan tak ada rasa nak buat taat kepada Allah. Nak baca Quran pun tak nak, belajar pun tak nak, sembahyang pun tak nak, semua ibadat pun tak nak. Jadi Allah Taala menghalakkan dia, membiarkan dia, tak nak, tak mahu kan mengerjakan taat. Maka itu panggil khizlan, bukan taufik. Maka taufik ni dengan makna Allah menjadikan kuat, menjadikan gagah taat pada hamba, itulah panggil taufik. Lalu itu musannif mengatakan dalam khutbah dia ni, waffaqana bi'ibadatihi, ia memberi taufiklah ia Allah akan kita ni bi'ibadatihi, dengan ibadatnya pada Allah Taala. Wa rakhkhasa lana bi'iradatihi, wa rakhkhasa lana, dan memberi rukhsah, memberi kemudahan atau membuat kemudahanlah ya Allah, ya Alladzilah, bagi kita, beri rukhsah, beri kemudahan, iradati, dengan kehendaknya, kehendak Allah Taala, dengan kehendak Allah Taala. Semua tu Allah Taala juga. Apa saja yang kita perlu, yang kita mau, maka tujulah kita pada Allah Taala saja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam. Maka salawat ni ya ada 3 pangkat, 3 makna. Ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat hamba, salawat manusia. Tu selawat ni, kalau selawat diisi Allah Ta'ala,
ialah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim. Selawat di sisi Allah ialah ar-rahmatu al-makrunatu bit-ta'zim, rahmat yang disertakan dia dengan membesar. Rahmat Allah yang disertakan membesar. Apa rahmat Allah? Ialah Allah Ta'ala melepaskan kita daripada neraka, memasukkan syurga. Itu mana rahmat yang disertakan dengan besar. Rahmat di sisi Allah, selawat di sisi Allah. Dan selawat juga di sisi malaikat dengan makna al-istighfar. Al-istighfar di sisi malaikat. Dan selawat di sisi manusia ialah ad-du'a, doa. Selawat dan salam. Salam ni dengan makna assalamatu, selamat anin naqaisi, daripada segala kekurangan, daripada semua kekurangan. Selawat dan salam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan di atas keluarganya, keluarga sayyidina Muhammad, wa ashabihi, dan segala sahabat-sahabatnya, sahabat Sayyidina Muhammad, wa ala atba'ihi, dan segala di atas segala pengikut-pengikutnya, pengikut bagi Sayyidina Muhammad, wa asya'ihi. Wa asya'ihi ni Allah pada kata atba'ihi. Ada segala pengikut-pengikut bagi Sayyidina Muhammad juga. Amma ba'd, adapun kemudian daripada itu. Balik bahasa terjemahkan daripada amma ba'du tu. Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada mengatakan basmalah, walhamdalah, wassalatu wassalam. Adapun kemudian pada itu, yakni daripada kata basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, walhamdalah, yakni alhamdulillah tu, wassalatu wassalam. Kemudian daripada itu, maka adalah dunia sekarang, maka kami hendak kata, maka kami hendak kata. Kami itu siapa? Ialah musannif. Maka kami hendak katakan, kata begini. Adalah dunia sekarang boleh dikatakan dunia merampas masa. Asal nyama. Adalah dunia sekarang boleh dikatakan dunia merampas masa. Merampas. Menyamakan masa. Apa? Masa hak orang lancak juga jadi hak dia. Itu masa merampas masa. Tu. Mungkin masa dia dak ali. Masa apa hak orang. Masa cepat dak. Tak sama masa dulu. Masa dulu ni Masya Allah, kalau pagi, masa pagi ni boleh buka sebelah petang ni Masya Allah, memangnya penat tu. Tapi sekarang ni dah sekejap saja masa merampah hak orang saja. Tengok macam mana tafsir Muslim yang merampah. Lagi akan datang. Kerana bahawa masa bagi satu pekerjaan yang tertentu merampaskan dia, kau itu masa oleh pekerjaan yang lain. Itu mana merampas. Pasal apa boleh dikatakan dunia ni merampas masa? Kerana bahawa semasa bagi suatu pekerjaan yang tertentu merampaskan dia masa itu oleh pekerjaan yang lain. Misalnya seperti masa bagi sembahyang Isya, merampas akan dia akan masa bagi sembahyang Isya oleh berbual-bual di kedai kopi. Umpamanya kedai kopi tu, bual di kedai kopi, berbual-bual ni mana bercakap sia-sia.
Bercakap sio-sio tu buat. Lepas tu pasal pun kerana apa ke? Sebab apa ke boleh musannif dikatakan berbual-bual kedai kopi? Kerana kebanyakan berbual-bual di sini lah berbual kedai kopi. Kedai kopi ni kerana masa dahulu di kedai minum air panas tu dia ada kopi. Teh belum ada. Sekarang dulu tu ialah kopi banyak. Hingga lantas, hingga nyata pada masa sekarang ini bahawa kedai itu kedai kopi. Padahal dalam kedai itu ada Nescafe. Nah, ada teh, ada teh-o. Bukan kopi saja. Ini sebagai namu. Ada berbual-bual di kedai kopi upamanya kedai kopi. Ikutlah di mana tempat tu. Ini buat misal contohnya berbual-bual kedai kopi. Ikutlah di mana-mana pun. Maka di sini apa yang dia kehendaknya? Maka berbual-bual kedai kopi itu merapaskan masa bagi orang sembahyang Isyak. Dan masa bagi sembahyang subuh merampas akan dia ke masa sembahyang subuh ni boleh tidur. Banyak tidur dah. Kita ini sayanglah nak jaga. Nak jaga tu sayang, malulah nak bangun tu. Tu dia. Mana? Tu. Masa bagi sembahyang subuh merampaskan dia ke masa subuh ni boleh tidur. Yalah ni. Sehingga masa bagi sembahyang sunat 2 hari raya merampaskan dia ke masa bagi sembahyang sunat 2 hari raya oleh ziarah pantai-pantai dan Cino. Cino ni Allah pada kata ziarah pantai-pantai. Tak arti katanya merampaskan dia oleh Cino. Cino. Oh Cino. Gana boleh kata orang Cino. Gana boleh kata orang Cino. Kerana raya orang Islam berbedil-bedil. Tu panggil apa? Tu, yang meletup pong tu. Orang panggil apa bahasa Malaysia? Ayah kita cucuh tu meletup pong. Tu, di sini panggil bedil keretah. Di sana panggil apa saya tak tahu. Masa musim Cina ada lah. Kadang dia meletupkan depan kedai dia, depan rumah dia, pom kedai dia. Macam tu jugalah raya orang Melayu, raya orang Islam. Beramai-ramai di pantai ramai dan pula berberdeh-berdeh pada malam tu. Padahal malam tu disuruhkan kita bertakbir. Disuruhkan kita orang Islam bertakbir, tapi malam tu tak ada takbir. Tak sempat takbir. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis. Orang takbir tak ada. Ada YouTube tu takbir. Ada suara YouTube, suara Facebook tu takbir. Masuk dalam mikrofon. Lagi speaker masjid masuk situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu habis diri. Itu mana-mana rapaskan dia. Hari raya tu tak sempat nak sembahyangkan raya. Merampas akan dia oleh ziarah pantai-pantai dan Cina. Oleh Cina atau pada ziarah pantai-pantai. Mana merampas akan dia oleh Cina. Dengan bahawasanya banyak daripada kalangan orang-orang Islam tinggal takbir ambil apa tu yang betul-betul tu pang tu dia ketah. Masa saya panggil patap. Tetapi wahai saudaraku, janganlah sekali-kali kamu biarkan. Tetapi saudaraku, yakni saudara pada agama. Saudaraku sini bukan saudara pada adik-beradik, saudara pada agama. Pada agama semua, janganlah sekali-kali kamu biarkan
bahawa merampas oleh perkara yang haram akan masa-masa ibadat kamu. Bahawa merampas oleh perkara yang haram akan masa-masa ibadat kamu. Tinggal ibadat, buat perkara yang haram, seperti main judi, minum ketang, mengorak. Saya ni panggil mengorak. Mesti tak mengorak? Mesti mengorak ni. Mengorak tu mengorak ni tak tahulah. Hingga tinggal semaya. Tinggal tu tinggal ni. Tinggal sembahyang semua yang lain, buat. Banyak perkara tu kadang-kadang tak nak semayang, main handphone. Padahal dalam handphone tu, maknanya dalam handphone banyak perkara yang ada faedah. Tapi apabila orang yang guna tu tak pandai, maka tidak ada faedah dia. Tu dia. Maka jika biar kamu dimakian itu, bahawa merampas oleh perkara yang haram akan masa-masa ibadat kamu. Kalau dah halak begitu, sini pakai halak. Kalau duk biar begitu, bilalah masa haram, benda yang haram mengapa-apa ke masa ibadatmu tu, maka bermaknanya kamu itu menukarkan selamat diri kamu akan mudaratnya diri kamu. Menukarkan keselamat diri kamu, menukar akan mudaratnya. Menukar akan mudaratnya diri kamu, akan berbahayanya diri kamu. Mudarat tu baca makna berbahaya. Tukar daripada selamat, ambil perkara yang bahaya. Bahaya di mana? Bahaya di akhirat. Dunia ni senang lenang, tapi akhirat tempat balasan. Apabila kamu sanggup tukarkan selamat diri akan mudarat, maka sesal kamu sehabis-habis sesal di akhirat. Maka sesal kamu sehabis-habis sesal. Sesal sehabis-habis sesal. Sesal mana? Di akhir perkijaan kamu. Di akhir perkijaan kamu sehabis-habis sesal. Ini orang ambil dunia tinggal akhirat. Dengan sebab ini Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan tukar-menukarlah oleh kamu dengan ayat aku, yakni dengan agama Allah Ta'ala, thamanan qalila, akan harga yang sedikit. Apa harga sedikit? Yakni dunia. Dunia tu Allah Ta'ala ibaratkan dengan harga sikit saja, bukan banyak pada dunia. Akan tetapi manusia dia rasa banyak, tapi sikit je. Cuba kita tengok cahaya matahari. Cahaya matahari ni sebelum ada awan melindungkan dia, semua dunia dibagikan cahaya. Semua dunia dibagikan cahaya bersinar-sinar, berpanas-panasan. Apabila tidak ada sesuatu melindungi dia. Akan tetapi apabila lah awan melindungikan dia sikit saja, bukan semua, sikit saja awan tu melindungikan dia, maka cahaya matahari itu dah hilang semua. Bukan di sini sahaja dah, semua ni hilang, semua tergelap, semua tak ada cerah cuaca, habis semua. Tapi kita tilik tengoknya awan sikit saja yang menutupkan matahari itu. Bukan awan sebutir dunia, bukan awan sebuah dunia, sikit saja. Begitulah hamba Allah SWT, manusia di atas dunia ni. Bukannya semua dunia tu melindungikan hati dia. Sikit saja dunia yang dia dapat tu boleh membawa kepada dia tinggal semua agama. Bawa pada dia tinggal semua agama
Agama tak nampak. Dengan sahabat dunia sikit yang ambil, bukan banyak. Jikalau banyak, bukan banyak semua pun, bukan milik seorang sebuah dunia ni, sedikit saja. Kadang-kadang yang paling tingginya dia ni ada miliknya, tanahnya 100 rai, 100 ekar. Ada 1000 ekar. Itu sikit saja, bukan banyak. Tapi dengan sikit tu saja boleh melindungikan dia daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam awan melindungkan matahari tadi. Matahari cahaya tu, jika tidak ada awan, dia bagi cuaca kepada seluruh dunia. Akan tapi awan tu melindungikan dia sedikit saja, membawa kepada dunia ni terbenam, habis gelap. Semua gelap. Cerah cahaya matahari tak nampak. Sikit saja yang melindungikan dia. Begitu jugalah manusia ni. Bukan banyak pun dunia melindungikan dia, sikit dia. Tapi boleh membawa kepada dia tak nampak agama. Inilah tu. Sikit sebanyak tu. Tu sesat. Tu. Sehabis-habis sesat di akhir perkejaan kamu. Dan boleh dikatakan juga dunia ni bersegera. Dunia bersegera, dunia cepat. Tu dunia bersegera. Kerana perkejaan yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Dan boleh dikatakan juga dunia bersegera. Boleh dikatakan juga dunia ni dunia bersegera, dunia cepat. Kenapa? Sebab apa? Sebab kerana perkejaan yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Orang dahulu masa kira dulu pada kita ni. Buat di dalam masa sehari. Perkejaan yang dibuat oleh orang-orang dulu, yang dibuat di dalam masa sehari, maka sekarang dibuatkan dia ke perkejaan itu. Maka sekarang dibuatkan dia ke pekerjaan itu di dalam masa 1 jam jua masalah. Dulu nak pergi ke Hanjai, kalau orang Kuala Lumpur nak turun ke Terengganu, nak turun nak pergi ke mana? Ke Perak, ke mana saja, perjalanannya sehari baru sampai. Di sini begitu juga nak pergi ke Hanjai, perjalanan 1 hari baru sampai. Tapi sekarang 1 jam saja baru sampai. Tak payah lama. Tekan kereta di rumah ni, bom, sampai ke Hanjai. Tekan kereta di Kuala Lumpur, bom, sampai di Perak, sampai di Ipoh. 1 jam, 2 jam saja. Tapi masa dahulu 1 hari, bukan 1 jam. Ini bermakna dunia sekarang, dunia segera. Maka sekarang dibuatkan dia ke itu perkejaan di dalam masa 1 jam 2 masalah. Itu buat contoh itu, masalah tu. Masalah tu bahasa Arab tu. Masalah buat contoh. Maka sukalah orang-orang kita sekarang kepada bersegera dan cepat pada apa-apa perkejaan orang-orang kita sekarang. Tu. Orang-orang kita sekarang tu suka, maka sukalah orang-orang kita sekarang suka kepada bersegera dan cepat pada apa-apa perkejaan orang-orang kita sekarang. Sehingga perkejaan ibadat pun suka bercepat-cepat juga. Sehingga perkejaan ibadat pun suka setengah-setengah daripada mereka itu, orang-orang kita akan bersegera. Setengah dah orang-orang kita ni dia suka bersegera, bercepat solat, bercepat buat amal ibadat. Amal ibadat kalau buat dengan secara sikit tu, dengan secara lambat tu tak sedap. Buat dengan cepat-cepat baru sedap. Tengok sekarang ibadat cepat.
Nah, apa keingatlah kita buat ibadat jangan cepat. Karena cepat ni daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Bercepat, bergaduh kukuh, bersegera itu daripada syaitan. Wa ta'anni dan berlemah lembut itu, yakni berlamat-lamatan tu, itu daripada Allah. Ni semayang pun cepat. Semua cepat. Nak kepada cepat, semua cepat. Nah, ni setengah-setengah perkerja daripada mereka itu, orang-orang kita ni sukanya bersegera dan cepat. Maka kerana inilah kerana sukalah orang-orang kita sekarang kepada bersegera dan cepat pada apa-apa pekerjaannya, sehingga pekerjaan ibadat pun suka akan bersegera juga. Inilah balik situ. Inilah balik di Humin. Maka kerana sukalah orang-orang kita sekarang kepada bersegera ila akhirih. Ini sampai akhir. Berulang-ulang pertanyaan di atas diri hamba yang dhaif ini. Berulang-ulang pertanyaan. Ulang-ulang tanya, ini soal. Berulang-ulang pertanyaan. Apa pertanyaan? Perkara yang ditanya. Selagi panggil soalan, perkara jadi soal di atas diri hamba yang dhaif ini, yakni musannif. Apa sini kena datang musannif. Pertanyaan daripada masalah sembahyang qasar dan sembahyang jamak. Daripada masalah sembahyang qasar dan sembahyang jamak. Jadi orang mari tanya kepada bapa ni masalah sembahyang qasar sembahyang jamak banyak sangat. Duk tanya hak ullah. Sini panggil duk tanya hak ullah. Sana ni duk berulang-ulang pertanyaan yang sama. Tu. Mana berulang-ulang pertanyaan tu. Mana pertanyaan berulang-ulang pertanyaan yang sama. Tanya masalah qasar, masalah jamak. Dan berulang-ulang hamba pada menjawabnya. Hamba. Ataupun dan berulang-ulang hamba pada menjawabnya pertanyaan atas qadar pendapatan hamba yang pendek ilmu ini. Maka hamba musannif pun orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab, orang tanya dia jawab. Jadi duk jawab hak masalah dia sama. Maka banyak sangatnya orang mari menanya mereka itu ini. Banyak sangat gitu ini. Tiba-tiba semata-mata suka hati hamba hendak menghimpunkan satu risalah, satu perkara yang melengkapi di atas masalah yang kecil ni, atau satu kitab yang melengkapi di atas masalah yang sedikit ini. Kami pun berbahasa nak menghimpunkan satu risalah pada menyatakan masalah yang bergantung dengan masalah. Kenapa dia bergantung dengan dia ni? Daripada hukum qasar dan syaratnya syarat qasar. Masalah bergantung dengan dia. Dengan masalah-masalah ni digabung, masalah bergantung dengan dia ni. Daripada hukum qasar dan syarat-syarat qasar. Tu dia. Syarat qasar. Anda banyak orang tak tahu. Hukum qasar semayang. Syarat semayang, syarat qasar. Kadang-kadang orang tak tahu syarat qasar pergi qasar. Kadang-kadang dia musafir, dia tak tahu cara. Pergi sampai ke sana dia tanya. Sini boleh dah qasar? Sini boleh dah qasar?
Ni masalah yang perlu dipelajari lah. Karena syarat yang paling besar sekali dalam qasar ni ialah mesti kita kena mengetahui kan cara qasar. Cara kita nak sembahyang qasar. Tu macam mana? Keadaan macam mana? Di dalam ni insya-Allah yang akan nyatakan. Dan sembahyang jamu. Tu. Kita masuk domain semua. Tiba-tiba semata-mata suka hati hamba hendak menghimpun ke satu risalah pada menyatakan masalah-masalah yang bergantung dengan dia dengan semaya qasar dan semaya jamu. Itu masalah-masalah yang bergantung dengan dia dengan semaya qasar dan semaya jamu. Wajak kita domain situ. Dengan dia dengan semaya qasar dan semaya jamu. Gapo dia masalah bergantung dengan dia tu? Ini bayan daripada masalah-masalah yang bergantung dengan dia. Daripada hukum qasar dan syarat qasar. Dan semaya jamu kedua-dua macamnya tu. Daripada hukum qasar dan syarat qasar dan semaya jamu kedua-dua macamnya semaya jamu. Dan sembahyang jamu kedua-dua macamnya sembahyang jamu. Apa dua macam? Sembahyang jamu kedua-dua macam, iaitu sembahyang jamu kedua-dua macamnya jamu takdim dan jamu takhir. Jamu takdim, jamu ni mana himpun. Berarti situ dulu. Faham masalah apa ke makna jamu. Jamu ni mana himpun. Qasar ni mana pendek. Memendek. Apa? Sembahyang yang apa kita pendekkan buat dua. Itu makna qasar. Jamu ni kita buat masalah semaya asar dikerjakan di dalam waktu dengan masa kita buat 2 rakaat. Itu panggil jamu qasar sekali. Maka bolehkah kita hendakkan asingkan jamu saja, tak ada qasar? Boleh, harus. Kita tak ada nak qasar, tapi kita nak jamu saja, boleh. Kita qasar. Qasar saja, tak sejamu boleh? Boleh. Kedua-dua ni boleh asingkan. Boleh asing, harus. Nak asingkan sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas dia zuhur kan, selalu pergi. Sampai waktu asar, berhenti sembahyang asar pula 2 rakaat. Okey, pergi pula. Nak asing boleh, nak himpun boleh. Ini perkara yang harus, bukan masuk dalam wajib ke masuk dalam qada, harus saja. Dalam ni dia akan nyatakan. Tapi lama lagi lah. Ini baru ketebah dia baru ni. Ketebah kitab. Kalau orang-orang dulu dia belajar ketebah kitab, atau dia belajar akhir kitab, atau khatam. Kerana tengah-tengah tu sama tu masalah. Tapi ketebah dengan akhir tu, itu barakat kitabnya. Sampai kitab dia nak balik awal. Dan masa sempat belajar setelah balik awal, dan sempat masa balik akhir, barakat. Sekiranya kalau kita sudah tahu tengah-tengah itu, kalau belum tahu lagi tak payahlah. Itu kita belajar semua selalulah. Itu dia. Serta hamba sebutkan setengah-setengah daripada kebenaran Allah di dalam masa safar, dalam masa perjalanan. Dalam masa safar, dalam masa perjalanan. Dan beberapa faedah-faedah yang lain lagi, dan beberapa faedah-faedah yang lagi. Tu nuktah situ, titik situ. Di sini dia cakap macam ni, beberapa faedah-faedah yang lain lagi. Kalau di sana mana? Dan lagi beberapa faedah-faedah yang lain. Tu kalau luar sana. Luar sana macam tu. Apa? Dan lagi beberapa faedah-faedah yang lain. Sini tak? Sini dan beberapa faedah-faedah yang lain lagi. Tu lain lagi.
Itu Allah pada kata setengah-setengah daripada kebenaran Allah. Mudah-mudahan dengan dia jadi peringatan bagi hamba sendiri. Nah, tu. Mudah-mudahan dengan dia, dengan sebutkan setengah-setengah daripada kebenaran Allah di dalam masa safar dan beberapa faedah-faedah yang lain lagi. Mudah-mudahan ini jumlah doa. Ini jumlah doa. Mudah-mudahan dengan dia, dengan hamba sebutkan setengah-setengah daripada kebenaran Allah di dalam masa safar dan beberapa faedah-faedah yang lain lagi, jadi peringatan bagi hamba sendiri dan saudara-saudara yang dhaif, yang lemah, yang seperti hamba. Ini tawadhu musannif. Yang seperti hamba, ini tawadhu musannif. Hakikatnya dia lah yang alim, kita yang dhaif, tapi ini sebagai tawadhu musannif, sebagai merendah diri musannif. Dan hamba pernamukan dia makhzanul jawahiri fi salatil musafiri. Wallahu a'lam. Siapa masa? InsyaAllah amal Isa kita lancarkan hingga sampai masalah apa tu. Jadi bagi mereka yang hendak menanya, ada soalkan apa-apa soal, insya-Allah kami kali bawah saya jawab ke Malaysia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafi al-bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu